Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini cikgu akan bincangkan aktiviti Makmal 1D iaitu penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Untuk tujuan aktiviti Makmal ini ialah untuk mengkaji tindak balas redox dalam penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Bahan kita ada air klorin, air bromin, larutan iodin. Larutan kalium klorida dengan kepekatan ialah 0.5 mol desimeter padu. Larutan kalium bromida, larutan kalium iodida. Semuanya menggunakan kepekatan yang sama. Dan juga pelarut organik iaitu 1,1,1 trichloroetana. Untuk radas kita ada tabung uji, rak tabung uji dan juga selida penyukat. Untuk prosedur, ada dua bahagian mengikut buku teks, prosedur A dan juga B. Untuk bahagian A, prosedur A ialah menentukan warna halogen di dalam larutan aqueous dan juga pelarut organik 1,1,1 trichloroetana. Langkah pertama, tuangkan 2 cm padu air klorin ke dalam sebuah tabung uji. Tambahkan 2 cm padu pelarut organik 1,1,1 trichloroetana ke dalam tabung uji yang sama seperti dalam rajah ini. Kemudian goncangkan campuran tadi dengan kuat dan biarkan tabung uji tersebut di rak tabung uji selama 30 saat. Selepas itu perhatikan dan rekodkan warna larutan aqueous dekat bahagian atas dan juga lapisan warna halogen dalam 1,1,1 trichloroetana iaitu di bahagian bawah. Ini cikgu dah terangkan sebelum ni dalam menerangkan konsep penyesaran halogen daripada larutan halidanya, di mana untuk pelarut organik 1,1,1 trichloroetana adalah lebih tumpat daripada larutan aqueous. Jadi ia berada di bahagian bawah berbanding dengan larutan aqueous. Untuk langkah seterusnya, ulang langkah 1 hingga 4 dengan tukarkan klorin tadi kepada bromin dan juga iodin. Kita lihat kepada dari segi berikut adalah pemerhatian. Untuk warna halogen, cikgu ada tunjukkan di sini, kita ada klorin, bromin dan juga iodin. Jadi di sini dua lapisan terbentuk apabila larutan aqueous tadi halogen ditambahkan dengan 1,1,1 trichloroetana, di mana dekat bahagian atas adalah larutan aqueous halogen yang lebih kurang tumpat berbanding dengan 1,1,1 trichloroetana yang lebih tumpat dan berada di bahagian bawah lapisan. Jadi bila ditambahkan dengan pelarut organik ini, untuk klorin, dekat bahagian bawah, lapisan bawah adalah warna kuning pucat, tidak berwarna. Manakala warna dalam larutan aqueous adalah kuning pucat juga atau tidak berwarna. Untuk bromin, dalam larutan aqueous warnanya adalah perang atau perang kekuningan. Ini bahagian atas. Bila ditambahkan dengan pelarut organik, warnanya juga adalah perang atau perang kekuningan, tetapi boleh nampak perbezaan warna di situ. Dari segi kepekatan warnanya, jika diperhatikan, warna yang dalam larutan 1,1,1 trichloroetana adalah lebih pekat berbanding dengan warna dalam larutan aqueous. Untuk iodin, dua lapisan juga terbentuk. Bahagian atas adalah warna dalam larutan aqueous adalah perang kekuningan, manakala dekat lapisan 1,1,1 trichloroetana warnanya adalah ungu pelajar. Jadi di sini untuk keputusan, jadual keputusan, untuk halogen klorin tadi, warna dalam larutan aqueous adalah warna kuning pucat atau tidak berwarna. Begitu juga dengan dalam 1,1,1 trichloroetana. Manakala untuk bromin, kedua-dua warna adalah sama iaitu perang, tetapi seperti tadi pelajar, keamatan warna mungkin berbeza, di mana untuk bromin
dalam larutan aqueous, dia lebih kurang pekat kepekatan dia, keamatan warna dia berbanding dengan 1,1,1 trichloroetana. Untuk iodin pula dalam larutan aqueous tadi perak, manakala jika kita tambahkan 1,1,1 trichloroetana, warna lapisan bahagian bawah adalah ungu. Jadi pelajar perlulah menghafal warna-warna dalam larutan aqueous dan juga dalam pelarut organik 1,1,1 trichloroetana pelajar. Kita lihat untuk prosedur yang kedua. Untuk B, tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Di sini kita prosedur yang pertama ialah tuangkan 2 cm padu larutan kalium klorida ke dalam sebuah tabung uji. Di sini pelajar untuk sebatian halida ataupun larutan halida ni ada ion klorida. Larutan ini adalah tidak berwarna. Larutan ini adalah tidak berwarna. Kemudian langkah kedua, tambahkan 2 cm padu air bromin ke dalam tabung uji, goncangkan dan perhatikan perubahan warna. Kemudian tambahkan 2 cm padu juga anggaran 1,1 trichloroetana ke dalam tabung uji. Kemudian goncangkan campuran dengan kuat dan biarkan selama 30 saat. Perhatikan dan rekodkan warna lapisan tadi. Di bahagian atas ataupun di bahagian bawah untuk aqueous dan juga 1,1,1 trichloroetana. Dan langkah ini diulang daripada langkah 1 hingga 6 diulang menggunakan larutan halida lain dan halogen lain seperti dalam jadual ini pelajar. Jadi untuk bahagian aktiviti B ini, iaitu untuk pengesahan tindak balas penyesaran halogen menggunakan pelarut organik. Video yang akan cikgu tunjukkan nanti, dia ujian pengesahan yang digunakan adalah menggunakan bukan larutan 1,1,1 trichloroetana, bukan pelarut ini, bukan pelarut organik ini, tetapi menggunakan pelarut organik yang lain. Sebagai kita tengoklah video tersebut. Ini video cikgu ambil daripada sumber daripada HRC. Dalam buku teks pelajar pun ada untuk melihat video ini. Macam cikgu bagi tahu tadi, video dalam ini dia menggunakan ujian pengesahan halogen. Dia guna pelarut organik iaitu sikloheksana. Dan untuk pengetahuan pelajar, untuk pelarut organik sikloheksana, dia adalah kurang tumpat berbanding larutan aqueous. Jadi warna yang terbentuk sama, tetapi kedudukan lapisan tu berada di atas berbanding dengan yang cikgu terangkan tadi. Jika menggunakan 1,1,3-chloroetana, jadi warna tu terbentuk di bahagian bawah dalam pelarut organik. Untuk yang ni kita akan lihat nanti warna lapisan tersebut berada di atas. Kita lihat. Pertama kita masukkan larutan halida, itu kalium klorida, kalium bromida, kalium iodida. Kemudian masukkan klorin, air klorin. Kita ada air klorin, boleh nampak dengan jelas warna ialah kuning cat. Masukkan ke dalam uji dan kita boleh nampak di situ apa yang berlaku, perubahan warna. Air bromin pula dimasukkan ke dalam 3 set tabung uji yang berbeza. 3 set tabung uji ni kita masukkan. Dan akhir sekali kita masukkan iodin ke dalam 3 set tabung uji yang sebelah sini. Tambahkan iodin. Ini kita boleh lihat sini perubahan warna berlaku, menunjukkan berlaku penyesaran ataupun tidak. Jadi untuk mengesahkan di sini, video ini dimasukkan sikloheksana sebagai pelarut organik ke dalam semua tabung uji. Dan selepas itu goncangkan.
Okay, cuba lihat pelajar. Ini kita ada warna, memang tak nampak sini kuning pucat. Okay, ini warna perang, kuning, okay, perang asal tadi sebelum dimasukkan sikloheksana. Yang lain semua perang, kekuningan. Kecuali yang ini ada perang pekat lah sikit. Okay, dan dapat diperhatikan ada dua lapisan yang terbentuk. Okay, pelajar kena ingat, jika menggunakan sikloheksana, okay, lapisan dalam pelarut organik berada di atas untuk sikloheksana. Terbalik dengan 111 trikloroetana. Okay, jadi kita lihat. Okay, jadi kat sini tindak balas penyesaran halogen yang berlaku adalah melibatkan 3 tabung uji ini sahaja pelajar. Kita cuba lihat yang pertama. Okay, yang ini kita boleh terus cek. Okay, yang ni berlaku ke tidak antara klorin dengan klorin. Kita boleh cancel terus sebab dua ni tidak berlaku lah. Maknanya sesama dia memang tidak akan berlaku penyesaran. Okey, di mana sebenarnya dalam ni masih lagi ada klorin dalam ni. Jadi bila kita uji menggunakan pelarut organik, warnanya, warna lapisan adalah kuning pucat juga. Okey, manakala untuk klorin dengan bromide, bromida dan juga iodida, kita tahu bahawa kedudukan ingat lagi tak pelajar? Parah, clever, brilliant, intelligent. Okey, jadi klorin berada di atas, dia boleh sesarkan bromin dan juga iodin. Okey, bromin dan juga iodin di sini. Okey, boleh sesarkan. Jadi bila sesarkan, dekat tabung uji yang kedua sebenarnya sesarkan akan dapat bromin. Ini cikgu dah terangkan. Manakala untuk tabung uji kedua, klorin menyesarkan iodin. Okey, jadi kat sini akan dapat iodin. Jadi, hasil terbentuk untuk tindak balas penyesaran sebenarnya dalam tabung uji kedua adalah bromin. Dan kita tahu warna bromin dalam larutan aqueous adalah perang. Nampak tak perang? Perang kekuningan Dan dekat dalam bila kita test pakai pelarut organik, warnanya adalah perang juga. Confirm di sini adanya bromin. Tapi kedudukan yang terbalik pelajar. Kedudukan lapisan yang terbalik sebab kita guna kat sini sikloheksana. Jika guna 111 trikloroetana, lapisan yang ni berada di bawah. Untuk iodin tadi, dalam larutan aqueous warna perang, dan dalam pelarut organik warna ungu. Manakala untuk tabung uji yang keempat, kita tengok bromin tidak boleh menyesarkan, tak boleh. Dan ini pun memang tak adalah, sesama dia tak ada, tetapi dia boleh sesarkan iodin untuk membentuk iodin. Sesarkan ion iodida ini. So kita akan dapat hasil ialah iodin, so ungu dan perang. Tetapi untuk ini tidak berlaku penyesaran. Di mana masih lagi ada bromin dalam ni, so perang, kekuningan dan perang. Dan manakala iodin pula tidak boleh menyesarkan klorin, bromin dan juga sesama dia. Jadi dua ni memang tak boleh lah. Jadi sebenarnya dalam tabung uji ni masih ada iodin, masih ada iodin. Buktinya adalah warna ungu terbentuk. Manakala bawah adalah perang atau perang kekuningan terbentuk. Jadi untuk keputusan pelajar, bolehlah dituliskan dari segi keputusan. Dapat dilihat di sini yang ada tindak balas penyesaran hanyalah antara air klorin dan kalium bromida. Jadi lapisan aqueous ialah perang. Lapisan ini yang sepatutnya untuk 111 trikloroetana pelajar. Jadi lapisan tu berada di bawah. Berbanding dengan sikloheksana dia terbalik. Pelajar jangan confuse jadi kat sini yang warna kuning ni yang berlaku tindak balas lah penyesaran. Dan jadi kat sini sebenarnya ada bromin telah terbentuk. Telah disesarkan. Klorin menyesarkan bromin daripada kalium bromida. Dapat bromin. Manakala untuk air klorin dengan kalium iodida, klorin menyesarkan iodin daripada kalium iodida. So kita akan dapat iodin terbentuk dan warnanya adalah
Atas perak, bawah adalah ungu. Okey, manakala yang ketiga, berlaku tindak balas penyesaran antara air bromin dan kalium iodida. Bromin menyesarkan iodin daripada kalium iodida. Jadi terbentuk iodin. Okey, warnanya adalah ungu dekat bahagian bawah. Okey, untuk lapisan pelarut organik, manakala bahagian atas adalah lapisan aqueous yang berwarna perak. Manakala 3 ni pelajar tadi, okey, 3 ni yang 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, 1, 2, ni berlaku tindak balas, 3. 3 lah. Akan cikgu ada 3 lah. 3 yang tidak berlaku tindak balas iaitu bromin dengan air bromin dengan kalium klorida. Okey. Maknanya kat sini masih lagi ada bromin masih lagi ada bromin. So warna dia perang dan perang untuk lapisan kedua. Manakala untuk iodin tadi tidak boleh menyesarkan klorin tak boleh. So yang terbentuk masih lagi iodin. Iaitu warna ungu bila kita test dan bahagian atas adalah warna perang. Okey, dan yang ketiga, tidak ada penyesaran berlaku antara iodin dan kalium bromida kerana iodin berada di bawah. So di sini masih ada iodin dalam ini. Jadi tidak ada tindak balas, iodin kekal dalam larutan tersebut. Jadi bila kita test, kita akan dapati warna ungu lah sebab ada iodin. Okey, bahagian atas pula warna perang. Okey, pelajar, untuk soalan perbincangan, dia tanya apakah fungsi 1,1,1-trichloroetana dalam eksperimen ini. Okey, jadi kita tahu kita gunakan pelarut organik untuk mengesahkan kehadiran ataupun ujian pengesahan untuk halogen. Jadi sebenarnya fungsi dia adalah menentusahkan atau mengesahkan kehadiran halogen. Okey, halogen manakah yang dapat menyesarkan klorin daripada larutan kalium klorida? Jadi di sini tak ada tiada lah. Okey, tiada. Kerana klorin berada paling atas. Okey, yang menyesarkan bromin, adalah yang berada di atas bromin. Di atas bromin ialah air klorin. Okey, manakala halogen manakah menyesarkan iodin? Kita lihat kedudukan halogen yang berada di atas daripada iodin, iaitu klorin, air klorin dan juga air bromin. Untuk soalan seterusnya, bagi setiap tindak balas penyesaran halogen yang berlaku, dia nak pelajar tuliskan setengah persamaan pengoksidaan dan juga penurunan dan persamaan ion keseluruhan. And then kena pastikan bahan yang dioksidakan, bahan diturunkan, ejen pengoksidaan, ejen penurunan dan bagi sebab untuk setiap bahan yang telah dikenal pasti. Okey pelajar, jadi kat sini tadi ada 3 lah. Tiga tabung uji yang menunjukkan berlakunya penyesaran halogen. Jadi yang pertama ialah antara kalium bromida dan juga air klorin. Jadi langkah pertama, pelajar perlu tulis persamaan kimia. Ini sebenarnya cikgu dah terangkan sebelum ni dalam perbincangan penyesaran halogen daripada larutan halidanya, iaitu berkaitan dengan konsep tersebut. Cikgu dah terangkan. Jadi sini sebenarnya kita bincangkan semula untuk aktiviti makmal 1D. Jadi pelajar, benda yang sama, setengah persamaan, kita ambil yang berlaku untuk pengoksidaan. Jadi pelajar tengok semulalah. Pengoksidaan yang berlaku adalah di mana kita lihat semula ion bromida di sini negatif 1. Manakala sini adalah kosong. Jadi nombor pengoksidaan negatif 1 kepada kosong. Okey, berlaku penambahan ataupun meningkat, nombor pengoksidaan meningkat jadi pengoksidaan di sini. Okey, manakala untuk klorin mengalami penurunan, diturunkan menjadi ion klorida. Jadi pelajar confirmkan menggunakan nombor pengoksidaan untuk setengah persamaan, tuliskan sama ada dia melepaskan elektron atau menerima elektron untuk term pengoksidaan dan penurunan. Okey, kita tahu bahawa kalau pengoksidaan istilah lepaskan elektron, manakala untuk penurunan terima elektron. Jadi benda yang sama pelajar, tulis semula, seimbangkan persamaan
untuk persamaan ion keseluruhan, okay, macam biasa, samakan bilangan elektron and then potong elektron yang sama dan tulis semula apa yang tinggal. Dan bahan yang dioksidakan di sini adalah air bromin yang diturunkan air klorin, ejen pengoksidaan pelajar terbalikkan sahaja. Okay. Di mana kita tahu untuk bahan yang diturunkan dia adalah ejen pengoksidaan, manakala untuk bahan yang dioksidakan dia adalah ejen penurunan. Okay, untuk sebab kepada bahan yang dioksidakan, kenapa ion bromida adalah bahan yang dioksidakan, kita terangkan dari segi dia membebaskan atau melepaskan elektron. Okay, menghasilkan molekul bromin. Okay, manakala molekul klorin adalah bahan yang diturunkan. Kenapa? Kita terangkan dari segi molekul klorin menerima elektron, menghasilkan ion klorida. Jadi penerangan ini kita refer balik kepada persamaan setengah pelajar. Okay, untuk yang ketiga dan yang keempat, ejen. Untuk ejen, air klorin tu ejen pengoksidaan kerana dia adalah, air klorin adalah penerima elektron. Okay, kita tak sebut menerima, penerima elektron untuk terangkan ejen pengoksidaan. Manakala untuk ejen penurunan iaitu air kalium bromida, okay, dia adalah ejen penurunan kerana ion bromida adalah penerima elektron. Jadi pelajar cuba buat untuk tindak balas yang kedua, kalium iodida dan juga klorin. Okay, dan yang ketiga, kalium iodida dan juga bromin. Okay, apakah setengah persamaan ion. Okay, bahan yang dioksidakan diturunkan, ejen pengoksidaan dan penurunan dan seterusnya pelajar. Okay, untuk soalan nombor 4. Okay, berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti, susunkan halogen tadi, tiga-tiga tadi, dari segi kekuatan sebagai ejen pengoksidaan dalam tertib menaik. Okay, ejen pengoksidaan di sini bermaksud, bermaksud apa pelajar? Okay, adakah dia menerima atau kebolehan dia untuk menerima elektron semakin bertambah. Okay, jadi semakin bertambah daripada bawah ke atas. Maknanya klorin yang paling mudah ataupun kebolehan untuk menerima elektron dia paling senang. Jadi di sini ejen dia adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding dengan halogen yang di bawahnya. Jadi pada susun daripada bawah, iodin, bromin dan juga klorin. Okay, B. Deduksikan hubungan antara kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan dan kedudukan halogen. Jadi di sini kita hubung kaitkan di mana kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan semakin berkurang. Okay. Kekuatan dia sebagai ejen pengoksidaan semakin berkurang apabila menuruni kumpulan 17. Dan sebaliknya pelajar. Jadi maknanya jika turun kumpulan 17, kekuatan dia sebagai ejen pengoksidaan berkurang. Tetapi jika daripada bawah ke atas, daripada unsur halogen iodin kepada klorin, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan bertambah. Jadi soalan last sekali, susunkan ion klorida, bromida dan iodida, ini ion ion halida sebagai ejen penurunan berdasarkan kekuatan dalam tertib menaik. Jadi pelajar kita tahu dari segi tertib menaik daripada atas kumpulan 17 klorin ke yang paling bawah. Yang paling bawah adalah ejen penurunan yang paling kuat. Jadi susunan ni daripada atas kepada bawah. Okey pelajar. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Okey, berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang.